Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang pada episod kami yang keempat pada tajukkan Demi Mahligaimu Jujurlah. InsyaAllah pada kali ini kami akan membicarakan topik mengenai li'an. Apakah itu li'an? Marilah sama-sama kita pelajari pada hari ini. Saya akan mulakan dengan membacakan alunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat 6 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u shahadat. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ولخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahawa dia, yakni suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahawa kemurkaan Allah akan menimpanya isteri jika dia itu termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, dan niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Jadi jika kita lihat pada ayat ini, kita akan membincangkan tentang di mana suami itu menuduh isterinya sendiri melakukan zina. Jika kita lihat pada episod yang lepas, kita telah membicarakan soal qazaf. Ya Ustazah, qazaf ini di mana mereka menuduh wanita-wanita yang lain melakukan zina. Dan apabila mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka akan dikenakan had hukum qazaf. Jadi apakah perbezaan antara qazaf dan li'an ini? Qazaf ini di mana ianya secara general, kepada wanita secara general. Tetapi li'an ini khusus di mana suami itu sendiri menuduh isterinya melakukan hubungan kelamin bersama lelaki lain. Okay. Jadi apakah sebab penurunan ayat ini? Kenapa dia bezakan antara suami yang penuduh suami kepada isteri dan orang luar, orang lain terhadap perempuan lain? Jadi mari kita lihat asbab nuzul, maknanya kenapa penurunan ayat ini, kenapa ayat ini diturunkan. Ini diceritakan dalam sebuah hadis, menurut tafsir Munir ni, dalam sebuah hadis di mana seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah, apa terjadi? Dia mengadukan hal di mana dia datang berjumpa Rasulullah SAW. Dia mengadukan bahawa beliau telah menyaksikan isterinya melakukan zina dengan matanya sendiri. Okay? Dan apabila mendengar cerita itu, Rasulullah SAW tampak tidak suka dan berat mendengarnya. Sebab kalau menurut hukum qazaf, seseorang yang menuduh, sebab Hilal ni kan antara sahabat kan, so sekiranya dia menuduh tanpa mendatangkan 4 saksi, penyaksiannya akan ditarik. Penyaksiannya akan tidak diterima selama-lamanya. Lalu apa terjadi? Hilal bin Umayyah ni berasa macam lost hope gitu. Jadi dia berdoa kepada Allah, katanya apa? Demi Allah, sesungguhnya aku sangat berharap pada Allah SWT memberiku jalan keluar dari persoalan ini. Maka tidak lama selepas itu ayat ini pun
diturunkan. Jadi kalau kita lihat ini adalah masalah yang agak berat dalam rumah tangga sekiranya berlaku di mana dia mensyaki ataupun dia telah sama ada mensyaki atau menuduh atau melihat dengan matanya sendiri seorang isteri itu melakukan zina. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu masalah yang berat. Jadi agak ni lah Ustazah Azizah, apakah antara punca-punca yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan lah kita boleh ambil di dalam rumah tangga? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, tajuk kita ni dah makin lama makin berat ya. Sekarang kita tengah berbual tentang perselingkuhan yang mana bukan pada zaman sekarang tapi daripada zaman Rasulullah SAW benda ni dah telah berlaku, dah banyak berlaku sehingga kan di dalam Al-Quran tu banyak sangat bukan menceritakan lah, macam banyak sangat guide apa yang kita patut lakukan seandainya ada perbuatan-perbuatan ni lah. Okey, perselingkuhan di dalam rumah tangga itu yang kita nak cakapkan kan. So okey, pertama kali kita kena tengok, kita kena try to make a metaphor. Macam rumah tangga kita tu kan, kita kena bayangkan rumah tangga tu dia macam seolah-olah rumah. Yelah, rumah tangga, macam rumah lah konon-konon kan. So kalau rumah kita tu, kalau kita nak rumah kita tu cantik, lepas tu macam unik ke, kita nak kena hiasi dia dengan baik kan. Sama juga dengan rumah tangga kita ni. Kalau kita nak rumah tangga ni baik, maka kita kena hiasi dia dengan penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Maksudnya kita kena ada di dalam rumah tangga tu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah. And saya percaya other than sifat mawaddah, sifat kasih sayang, sifat rahmah ni antara lain sifat yang perlu ada di dalam rumah tangga tu adalah sifat pertama sifat saling menghormati, dan kedua sifat saling mempercayai. Trust lah, in English they say trust each other, trust one another. So macam kalau kita ada sifat trust ni kan di antara kita dan suami kita akan sifat terbuka tau. Jadi kita akan luahkan segala masalah kita akan luahkan segala perasaan kita kepada suami kita ni. It's easy if we trust each other. Tapi seandainya kalau kita tak ada, that's what makes it hard lah kan. So macam kalau kita ada trust ni, dia akan benda-benda gini dia akan mengelakkan salah satu pasangan tu mencari perhatian, mencari sebab untuk mencari perhatian daripada tempat yang lain. Pasal dia tahu apa-apa pun aku ada pasangan aku yang mana aku boleh that I can trust, that I can talk to. Jadi buat apa aku cari perhatian lain? Pasal kalau kita tengok perselingkuhan ni, kebiasaannya dia terjadi pada awalnya kerana ada kekurangan, ada perasaan kekurangan di dalam rumah tangga tu. And salah satu kekurangan tu kadang-kadang macam kita tak ada, tak rasa rapat dengan dengan pasangan kita sendiri. Kenapa kita tak rasa rapat? Mungkin kita kurang komunikasi, mungkin kita kurang perhatian. So macam komunikasi tu nanti Ustazah Latifah akan terangkanlah insya-Allah kan. So macam when we talk about trust ni kan, dia adalah sebagai satu asas. And saya selalu berbalikkan perasaan trust ni kepada saya suka mengkaitkan trust ni dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam kalau if kita trust that ini adalah pasangan hidup kita yang telah termaktub oleh Allah Subhanahu Wa Taala, then kita kena trust, kita kena melalui apa-apa yang ujian lah yang ada tu dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebegitu macam saya tengok pada konteks sekarang ni kan, kita ada some keluarga lah, certain rumah tangga dia ada sifat suka menyembunyikan ataupun tidak berkomunikasi di antara satu sama lain, di antara pasangan tu lah. So sifat-sifat ni kan kalau kita mempraktikkan berterusan, dia akan menubuhkan sifat-sifat yang kurang baik lah di antara mereka tu. Macam for example, they can be as simple as macam kita nak buat something tapi kita dalam perasaan kita tu, aku nak buat ni tapi suami aku tak boleh tahu. Ataupun kalau kita bayangkan kita sekarang dah ada anak, kadang-kadang kita nak menutupi kesalahan anak kita tu kan, kadang-kadang kita macam takut anak kita ni kena marah kan, kita sanggup berbohong kepada suami semata-mata untuk nak selamatkan anak daripada kena marah gitu. So this is a little dishonesty lah. Tapi benda ni kita tak boleh ambil remeh. Macam pasal saya sebutkan sikap saling mempercayai itu adalah sebagai asas. Jadi kalau kita nak ada asas rumah tangga yang baik ni, honesty tu must be practiced in a marriage.
Jadi macam kita tak perlu adalah sifat menyembunyi daripada suami tu. Kita kena honest dengan apa tu, dengan satu sama lain lah. So itu asas pertama lah. So macam macam tadi saya dah cakap, sifat trust dia akan lead kepada komunikasi yang baik. So cakap pasal komunikasi kan, saya akan menanyakan kepada Ustazah Latifah. Ustazah Latifah mungkin boleh kongsi kepada kita apakah solusi ataupun apakah tips-tips yang baik untuk mengadakan komunikasi yang baik di antara pasangan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Aziza. Input yang macam saya rasa ringkas tapi padat, Alhamdulillah. So kalau kita nak back to the foundation of membina rumah tangga ni, memang dia amat susah sebenarnya, bukan senang. Sebab tu ia ada satu proses antara husband and wife ni untuk kita macam belajar dan teruskan kita punya kehidupan. So salah satunya yang saya nak tekan kat sini ialah about communications. So communication is actually the core. Bukan saya nak cakap yang tadi trust tu tak ada is not the core. So yang communication is also one part ataupun one point yang foundation of kita membina rumah tangga bahagia lah. Okay, kat sini kadang-kadang kita terlupa bagaimana kita nak berkomunikasi dengan husband and wife. Usually kita rasa macam kita dah cakap kat balik rumah, tanya apa khabar, dah makan ke belum, is actually part of communication. But sebenarnya effective communication dalam rumah tangga ni actually dia luas. Okay, salah satu yang kalau saya boleh macam share lah, bila kita nak berkomunikasi dengan husband and wife, kita perlu ada respect. Respect kat sini bukan respect in terms of kalau dia cakap kita dengar gitu sahaja tau. Maksud kat sini lah kita kena respect bagaimana kita nak menyampaikan kita punya tonation, kita punya expression dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada husband and wife tu, bagaimanakah kita punya communication tu. Sebab tu dia macam bukan setakat yang macam kalau suami saya balik, kita apa khabar awak, itu sahaja. Maknanya dia kena ada proses, macam kita kena ada empathy dalam keadaan dia, kita tengok keadaan dia. Kalau dia baru balik penat, lepas tu kita ala-ala nak cakap abang dah beli ni ke belum, dah ini ke belum. So itu dah tak ada respect sebenarnya, and kita tak ada empathy pun dalam kita punya communication. Sebab tu kita perlu ada dalam term effective of communication dalam dalam rumah tangga tu, kita mesti ada respect. Jadi kita tahu bahawa bila kita nak berkomunikasi, kita kena fikirkan dulu how is our tonation. Kadang-kadang kita lupa pasal tonation ni, bila kita balik kita suka pekik-pekik. Kadang if let's say seandainya memang cara kita berbual macam gitu, no problem. Tapi seandainya ala-ala kita orang yang berbual lembut sekali, satu hari tu kita terpanjat lah suami kita. Okay, kenapa isteriku macam gini kan? So one of it is actually respect. Another component ialah communication, it must be audible. Okay, maksud saya audible kat sini lah kita kena dengar and kita kena sampaikan apa yang kita nak sampaikan tu pada suami kita tu dengan jelas. Sometimes bila orang tanya kita apa khabar, kita baiklah macam gitu. Macam then lepas tu kita hanging in the air. Jadi orang tu macam kita terpause. Lepas tu dia tak audible. Jadi macam kita nak suami kita faham apa yang kita sampaikan, kita pun nak kena sampaikan dengan baik. Kita pun nak kena sampaikan dengan jelas. Saya nak awak kalau lepas balik kerja, boleh tak awak belikan benda ni gini. So you need to have macam so called a complete sentence when you tell people. Because sometimes kita perempuan kita ingat bila kita punya expression je, suami kita boleh faham. Kadang-kadang dia orang tak faham. Dia orang nak kita ni macam terangkat in detail. Okay? Nak cari barang je, bagi satu senario. Okay, boleh tak ambilkan saya punya mask? Ni happen pada last week kawan saya. Boleh tak nak ambilkan saya punya mask? Betul kata, mask awak kat mana? Adalah kat situ. Faham tak kat situ tu mana? So diorang tak faham tau kat situ tu mana, kerana kita yang meletakkan benda tu. Sebab tu dalam communication tu perlu audible. Maknanya kita kena cakap, okay, ambilkan mask saya kat atas kat tempat bilik yang kat cermin tu, sebelah tingkap. Kadang-kadang terpaksa begitu because it's actually a part of effective communication dalam rumah tangga. Okay. At the same time, we need to have a clarity. Maksudnya bila kita have a discussion dengan husband and wife, kita perlu macam be transparent. Tadi Ustazah ada cakap pasal apa ni, kena ada trust dan sebagainya kan. So if let's say kalau misalnya there's no transparency, kita akan assume, kita always judge. Okay, tadi awak pergi pasar tadi tu, awak beli benda-benda ni, awak jumpa tak? Kita tak jumpa padahal dia tak tahu sebenarnya, rupanya konon bagi example, limau tu bentuk macam mana, dia tak tahu. So need to, because pasal pada dia kalau saya beli salah nanti kena marah. Jadi in the end tak payah belilah macam itu. So because to
macam setengah pihak orang kata macam in order for me not to extend argument, so I just stop there. I just say I don't know. Sebab tu perlu ada clarity. And at the same lastly, we need to be humble in terms of our communication. Humble tu maksud saya kat sini lah, bila orang, kadang-kadang kita ada discussion kan, bila orang nak menyampaikan, kita kena mendengar. Yang nak menyampaikan tu pun nak kena be humble. Kita kena tahu apa perasaan and condition seseorang tu masa during that time. Itu saya rasa is dalam macam jadi pensyarah rumah tangga pula sekarang. Okay. So it's actually communication is actually macam pada saya kata is very penting. Bukan setakat communication sahaja. Is actually kita nak kena ada effective communication bila kita nak berbicara dengan especially as a husband and wife. Itulah saya point yang nak disampaikan lah saja. Masya Allah, terima kasih Ustazah Latifah, terima kasih Ustazah Azizah. Saya rasa di dalam sebuah rumah tangga tu komunikasi, kejujuran adalah amat penting bagi rumah tangga itu, mahliga itu kekal harmoni. Bukanlah bermakna jika berlaku jujur, effective communication, kita tak ada gaduh-gaduh, mesti ada. Itu kan asam, apa orang kata, asam garam rumah tangga. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini berbalik pada topik kita antara tentang li'an ni Ustazah. Dekat sini kita nak tekankan perbezaan antara qazaf dengan li'an. Kenapa ia dipisahkan? Kenapa ia berlaku pengkhususan buat suami apabila suami menuduh isteri? Jika kita lihat pada hukum qazaf, kita recap sikit. Melihat pada hukum qazaf, tanpa 4 saksi penuduh akan dihukum. Betul tak? Tapi kalau menurut hukum li'an, kerana kita dah bincangkan betapa susahnya sebenarnya untuk kita dapatkan 4 saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri seorang perempuan itu melakukan zina. Jadi dekat sini solusi kepada suaminya apabila menuduh isteri tanpa datangkan 4 saksi, mereka boleh lakukan demikian dengan sumpah, dengan bersumpah atas nama Allah. So apakah yang dimaksudkan dengan bersumpah dengan nama Allah di dalam konteks ini? Mungkin Ustazah Latifah boleh jelaskan tentang perkara tersebut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sekali lagi. Okey, taklah. Okey, dia macam gini. Proses li'an ni dia sebenarnya macam apa ni macam tadi. Dia similar tu kepada proses qazaf. Tapi kita kena ingat li'an ini adalah the last resort kerana apa? Dua-dua belah pihak macam in denial. Macam bukan denial, dia macam nak memperkukuhkan orang punya decision ataupun confession orang. So dua-dua pihak kata saya yang suami yang macam apa ni nak buat li'an ni, dia kata saya nak buat li'an ni kerana saya berpegang teguh pada apa yang saya lihat itu adalah betul, dan sang isteri pun berkata ya saya akan buat li'an ni kerana apa yang tanggapan ataupun tuduhan si suami itu adalah salah kerana saya adalah betul. Jadi dua-dua nak menegakkan masing-masingnya keadilan. So sebab tu terjadinya proses li'an ini. Okay. So bagaimana li'an tu berlaku, macam mana proses-prosesnya, ia berdasarkan kepada pada zaman Rasulullah SAW, kisah kepada apa ni confession, saya letak sini confession of Uwaimir dia telah nampak isterinya berzina. So bila dia telah nampak isteri dia berzina tu, dia datang kepada Rasulullah, ya Allah, aku telah nampak isteriku berzina dan sesungguhnya itu adalah benar kerana aku daripada golongan orang yang baik. So Rasulullah kata, betul ke apa yang kau nak buat ni sekarang ni? Dia kata betul, dan sejujurnya aku memang nampak dalam keadaan tu. So during that moment is a stress situation, because bila adanya li'an ni, bila terjadinya li'an, pasal benda ni tak dapat suami tak dapat datangkan 4 saksi, jadi terpaksa nak jadi li'an ni. So dalam keadaan yang stressful ni, Rasulullah kata okey, selepas dapat wahyu dan sebagainya, Rasulullah kata beginilah proses yang hendak kena lakukan. So Rasulullah kata, panggil sekali isteri kamu ke hadapan, dan kita kena buat ni dalam depan orang ramai. Dalam konteks sekarang, if let's say kalau kita tengok pada zaman Rasulullah pun, kena ada hakim yang mengadili proses ni. Maknanya if let's say hakim tu mengkonfirmkan situation tu, macam itulah, macam mentakkidkan. Okay, so kau mentakkidkan dia macam kalau situation tu mengatakan yang macam benda ni, hakim tu kata benda ni boleh dilaksanakan, barulah boleh dilaksanakan yang li'an ni. So prosesnya macam mana? Antara husband and wife ni nak kena berturut-turut. Maknanya apa tahu? Husband akan mulakan dulu penyaksian dia ataupun dia punya sumpahan dia tu, dan lepas tu baru isteri. Okay? Sumpahan tu berapa kali? 4 kali. Tapi so ada add one, dia ada plus one lagi. Sumpahan pertama, sumpahan pertama sampai sumpahan yang keempat, dia akan berucap sebegini
Okey, ini berdasarkan kepada berdasarkan kepada Confession of Uwaimir. Confession, saya dah tak ada ayat lain sebenarnya. Rasulullah berkata kepada dia, ucapkanlah, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat Syarif berada di atas perutnya, iaitu isterinya Khawlah tu ada seorang lelaki tu berada di atasnya, dan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang benar. Ataupun dalam konteks lain kata, aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya isteriku telah berzina dan aku ni tidak berbohong dan aku adalah orang yang jujur. Benda ni kena cakap sampai 4 kali. Okey, selepas 4 kali dan hakim akan bangun. Hakim kata, okey, sebelum kau meneruskan kepada yang kelima ni, fikirkan balik, sebutkanlah takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kamu berbohong ni, kamu akan dilaknat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sumpah yang kelima selepas tu, if let's say lah, kalau misalnya suami back out, okey, dikenakan qazaf kat dia kerana kononnya dah berbohong. Tapi dalam situasi ini, suami memang kata mentakid, confirm yang memang dia nampak. Jadi dia bangun pada yang penyaksian yang kelima, dia akan berkata bahawa katalah, aku telah bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat, seandainya aku bersalah, maka laknat tu ke atas diriku. Begitu. Maknanya dia sanggup tahu. Kalaulah betul ni benda ni isteri dia isteri dia tidak berzina, dia sanggup mendapatkan kelaknatan tu ke atas dirinya. Itu proses dia. Okey, itu proses lian. Itu suami yang bermula dahulu. Selepas suami dah mengucapkan penyaksian, dan isteri pula akan bercakap pula. Isteri pula akan buat dia punya confession. Lepas dua buat confession, dua pun yang macam nak mengconfirmkan yang diorang ni dua tak bersalah dan sebagainya, dan lepas tu terjadinya perpisahan. Okey, makna terjadi perpisahan dulu, makna diorang bercerai lah, consider. Selepas dua ni dah buat dia punya confession. Itulah proses li'an sebenarnya. Okay. InsyaAllah, terima kasih Ustazah di atas penerangannya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah hukum li'an ini adalah hukum hudud. Hukum hudud ni maksudnya apa? Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ianya hanya dijalankan selalunya di negara yang di bawah pemerintahan Islam lah. Contohnya macam kalau dalam konteks ayat ni, waktu ini berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kalau mengikut konteks sekarang, di Singapura kita tidaklah hukum li'an ini tidak adalah. Jadi tujuan perkongsian pada hari ini adalah untuk mempelajari hukum hakam yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat apakah agaknya hikmah Allah membezakan hukum qazaf dengan li'an ni adalah seperti mana kita dah bincangkan banyak kali, amat susah untuk kita datangkan 4 saksi. Jadi hukum li'an ini adalah kurnia Allah kepada sang suami atau si penuduh ni untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Seperti mana Ustaz Latifah cakap, dia sanggup biarkan diri dia dilaknat sekiranya dia berbohong. Jadi kalau kita tengok kat sini, melainkan seorang suami itu betul-betul pasti bahawa isterinya melakukan zina, barulah dia akan lakukan sebegini. Dan juga pula isteri pun akan bersumpah kan, dan isteri pula sanggup dimurkai oleh Allah sekiranya dia tidak lakukan, sekiranya dia sebenarnya berbohong. Jadi kalau kita tengok kat sini, kira hukum li'an ni terjadi kerana apa? Dia sebagai menolong suami untuk menegakkan apa yang dia telah saksikan, dan buat sang isteri pula dia sebagai satu jalan untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman. Dan akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah antara mereka dan Allah SWT. Sebab itu ianya boleh dileraikan dengan sumpahan. Dan bersumpah di atas nama Allah ini adalah satu perkara yang berat, yang tidak boleh kita ambil ringan. Kerana kita tengok li'an ni adalah satu perkara yang berat, barulah kita mulakan dengan sumpah. Tapi jadi janganlah kita biasa-biasa ni. Kadang-kadang kalau kita tengok sekarang punya konteks ni macam senang je, ya wallahi, bersumpah dengan nama Allah dalam segala benda. Janganlah kira sumpahan dengan Allah ni hanya untuk perkara yang benar-benar perlu. Bukan bermakna cakap sikit je nak sumpah, cakap sikit je nak sumpah, tak boleh lah macam itu. Okey. So kalau kita tengok kat sini dalam konteks sekarang ni, kalau kita tengok dalam tafsir Murni ni, Profesor Dr. Wahbah Zahli mengatakan sebaik-baiknya jalan keluar yang terbaik adalah kita jaga aib masing-masing, kita selesaikan. Kalau betul tiada apa yang boleh menyelamatkan rumah tangga tersebut, selesaikanlah dengan talak biasa. Sebab kalau kita tengok li'an ni, bila suami melakukan li'an terhadap isteri, penceraian itu kira mereka dah
dinamakan perceraian bain, iaitu diharamkan selama-lamanya. Dia sama standard lah macam talak 3. Dah tak boleh nak tak boleh nak rujuk balik, dah tak boleh nak bernikah balik, melainkan ada ni lah. Kalau adalah cerita tu panjang pula nak cerita Okay. So kalau ikut konteks sekarang ni, saya nak kongsi sikit je. Sekiranya kita ada masalah dalam rumah tangga, pentinglah untuk kita jaga aib masing-masing. Janganlah kita sebarkan di social media. Kalau kita tengok zaman sekarang gaduh sikit suami isteri, pap Facebook. Gaduh sikit suami isteri, pap Twitter, masuk Instagram, biar satu dunia tahu. Itu salah. Kalau betul ada masalah, apa yang perlu kita lakukan? Pergi kepada authority, pergi kepada tempat yang sepatutnya lah, pergi rujuk kaunselor, pergi rujuk mahkamah dan sebagainya. Betul tak Ustazah Aziza? Betul sangat Ustazah Syikin. So mungkin apa yang boleh saya tambah sebelum kita akhiri kita sebenarnya perbincangan kita tentang li'an ni ada banyak sangat iktibarnya. So macam kita dia bukan sahaja tentang hukumnya yang berat. Kalau kita tengok Allah datangkan hukum berat ni, hukum yang berat kepada li'an ni kerana benda ni dia bukan benda yang remeh. Sebagaimana kalau kita tengok konteks sekarang, kita dah pernah berbincangkan macam zina ni dia bukan benda yang remeh. Zina tu dia boleh leads to qazaf, yang mana kalau terjadinya qazaf tu qazaf tu lagi besar daripada zina, tapi asalnya adalah perbuatan zina tu sendiri. So seandainya kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, kita hormat hukum Allah, banyak benda yang buruk ataupun yang tidak baik kita dapat mengelakkannya sebenarnya. So macam iktibar yang kita boleh ambil daripada hukum li'an ataupun perbincangan tentang li'an ni, kita lagi satu kita tak boleh ambil remeh-temeh is kita punya ni lah, kita punya hubungan di antara pasangan kita lah, hubungan suami isteri tu. So kita kena lihat balik niat kita, kenapa kita setuju untuk hidup bersama. Jadi macam kalau betul niat kita bersama pasangan kita ni adalah kerana Allah, kita kembalilah kepada asal niat tu. Jadi kenapa kita buat begini, kenapa aku bersamanya adalah kerana Allah. So kalau kita niatkan segalanya kerana Allah, seandainya rumah tangga kita tu diuji, kita cari Allah. Ya Allah, ini adalah termaktub ke atasku, telah tertulis kepada diri itu, maka sekarang aku diuji, maka tolonglah, maksudnya tolonglah, carilah pertolongan tu. Sumber yang pertama pertolongan tu adalah bukan social media, tapi sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey. Seperti mana kita pun pernah bincangkan dulu surah An-Nur ni kan, inilah yang bestnya, kita dalam topik yang hangat. Jadi surah An-Nur ni dia adalah di dalam surah An-Nur ni kan ada banyak pengajaran yang amat terang untuk kita pelajari. So sebab tu kita tengok kenapa kita daripada minggu pertama ni macam Ustazah ni perbincangan ni macam betul-betul benda yang berat, hukuman yang berat, pasal dia berat tapi dia terang. And kenapa kita kena fahami hukum-hukum ni semua, jadi kita dapat ambil iktibar daripada segala, kenapa diletakkan hukumnya sebeginilah. Macam tadi pun Ustazah Syikin ada mention juga kan, macam kalau kita tengok konteks sekarang, kalau sikit je terjadi kat rumah tangga kita akan pump dekat social media, kita akan post dekat Facebook, daripada kita mencari tempat yang lebih baik. First tadi saya cakap sumber kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi at the same time kalau kita perlu untuk berjumpa kepada kaunselor ataupun kepada tempat yang kita percayai, tempat yang betul, silakan, daripada kita membuka aib ataupun mencemarkan masalah rumah tangga sendiri kepada seluruh dunia, yang mana kalau kita buat gitu dia akan menimbulkan banyak lagi fitnah. So macam banyak lagi benda yang baik yang kita also kena macam trust lah, yang macam kita kena mengetahui bahawa macam kehidupan ni, sama ada rumah tangga ataupun tak rumah tangga, dia macam life ni is ongoing struggles lah. So macam kita berumah tangga bukan bermakna kita dah settle down, kita tak akan diuji dengan pasangan kita. Ada macam tadi cakap asam garam kan, ada macam ombak laut segalalah, semua akan menghentam kita di dalam rumah tangga itu. Tapi kita kena berbaliklah kepada orang yang maktubkan kita dengan ini semua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita kena salah satu, kalau tadi Ustazah Latifah dia share tips pasal communication, jadi saya pun nak akhiri dengan satu tips lah. So satu tips kita boleh menjaga rumah tangga kita ni, kita amalkan doa-doa. So macam saya, one of my favorite doa yang kita selalu baca, doa daripada surah saya tak ingat, surah Ibrahim is it, ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah, jadikanlah isteri-isteri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati kami, dan semoga kami semua berada di dalam semua kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi amalkanlah doa-doa yang baik.
Itu saja daripada saya, insyaAllah. Okay, insyaAllah, terima kasih Ustazah Azizah. Jadi begitulah perbincangan. Maka seperti biasa Allah akhiri ayat ini dengan walaula fadlullah alaikum warahmatullahi wa annallaha tawwabun hakim. Sukanya tawab, Allah tak cakap. Selalunya kalau Allah akhirnya dengan maha taubat, maha penerima taubat, Allah akan tutup dengan maha kasih sayang, maha mengasihani. Tapi dalam ayat ini, dalam konteks ini, Allah akhiri dengan hakim, iaitu maha bijaksana. Betapa bijaknya Allah aturkan hukuman li'an ni untuk memudahkan para suami, untuk menjaga hak suami, si penuduh, dan juga hak si isteri demi menyelamatkan maruahnya sendiri. Jadi terima kasih Ustazah Azizah, terima kasih Ustazah Latifah, terima kasih kepada anda kerana bersama kami, kerana sudi bersama kami hingga ke akhir 30 minit ini. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.